wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu nasabuhu wa wafatu waliduhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya nasab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapak beliau yaitu Sayyiduna Abdullah, kemudian kakek beliau bernama Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamdi bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian kebanyakan ulama menghukumkan wajib bagi kita untuk mengenal nasab daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antaranya disebutkan dalam satu kitab syarah daripada Aqidatul Awam, wa yajibu 'alal mukallaf ay ya'rifa asmahu wa nasabahu syarif sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya atas seseorang yang mukallaf. Arti mukallaf di sini balik dan berakal, sudah memasuki usia balik dan akalnya masih sehat. Wajib mengenal nama dan nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ukurannya sampai di mana? Banyak ulama juga menyebutkan, menganjurkan kalau bisa sampai kepada Sayyidina Adnan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Dialami Waqfat Usul al-Mustafa hatta tara fi silsilati usulihi Adnana. Sehingga kita sebutkan di sini satu persatu daripada nasab beliau sampai kepada Sayyiduna Adnan. Disebutkan dalam Muqaddimah Bughiyatul Mustarsyidin daripada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Di situ disebutkan satu syair 3 bait yang terdiri dari 3 bait yang menyusun daripada nasab baginda Rasulullah SAW. Kemudian Ibnul Jauzi daripada salah seorang ulama terkemuka, beliau menyebutkan barang siapa yang menghafal ini bait atau menulisnya dan menyimpannya, membawanya, maka bakal diamankan daripada hal-hal yang tidak dia sukai dan bakal dipelihara dirinya, hartanya, keluarganya, dan zuriat-zuriatnya. Yang mana syair tersebut berbunyi Muhammadun Abdullah Syaibatun Hashimun Manafun Qusayim Kilabin wa Murrati wa Ka'bun Ru'aibun Ghalibun Fihrun Malikun wa Nadru Kinanatun wa Wabnu Khuzaimati wa mudrikatul waliyasu ma'mudarin tala nizarum ma'adun thumma adanana sihati. Mungkin nanti bisa dibagikan di grup syair tersebut insyaallah. Nah, di situ disebutkan Muhammadun Ibnu Abdullah atau Ibnu Abdillah. Sehingga bapak beliau yang perlu kita ketahui bernama Abdullah. Abdullah ini anak daripada Abdul Muttalib yang kelak disebutkan nama asli beliau adalah Syaibatul Hamdi. Lahir Sayyiduna Abdullah
sebelum peristiwa gajah atau pasukan gajah sekitar 25 tahun sebelum tahun gajah. Kemudian Sayyiduna Abdullah mempunyai saudara kandung. Jadi Abdul Muthalib ini banyak mempunyai istri. Nah, Sayyiduna Abdullah ini mempunyai saudara kandung, diantaranya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini saudara kandung sebapak dan seibu dengan Sayyiduna Abdullah. Dan Sayyiduna Zubair. Begitu juga anak saudari perempuan daripada Abdullah itu kebanyakan saudari kandung daripada Abdullah bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Sofiyah. Nah, kemudian beliau wafat ketika beliau sedang melakukan perjalanan ke kota Madinah, menemui kerabat beliau daripada Bani Najjar. Kemudian beliau wafat di kota Madinah. Kemudian Sayyiduna Abdul Muthalib, kakek Nabi, itu bernama Syaibatul Hamdi. Kenapa dinamakan demikian? Karena beliau ketika dilahirkan sudah punya uban. Syaibah itu kan artinya uban. Jadi begitu lahir beliau sudah punya uban. Kemudian beliau dinamakan Abdul Muthalib karena ketika paman beliau yang bernama Muthalib membawa beliau dibonceng, kemudian sampai ke kota Makkah, ditanyakan orang, "Wahai Muthalib, siapa yang di belakangmu?" "Abdi," katanya. Nah, artinya abdi, hambaku. Nah, sehingga mulai waktu itulah Syaibatul Hamdi dinamakan dengan Abdul Muthalib. Kemudian bapak daripada Abdul Muthalib bernama Hashim. Hashim ini mempunyai nama asli Amr. Dan beliau mempunyai martabat yang tinggi di suku beliau. Sehingga beliau yang aslinya bernama Amr digelar dengan Hashim karena salah satu kebiasaan beliau senang membagi-bagi bubur sarit, artinya membagi-bagi makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Jadi digelarlah beliau dengan Hashim karena beliau senang membagi-bagi makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Kemudian Abdu Manaf. Abdu Manaf ini juga bukan nama asli beliau. Nama asli beliau adalah Al-Mughirah. Dan aslinya Manaf itu Manat. Manat itu salah satu berhala yang disembah oleh bangsa Arab ketika itu, sehingga digantilah menjadi Manaf, Abdu Manaf. Nah, kemudian setelah itu Qusay. Qusay nama beliau aslinya Zaid. Dan ada juga yang menyebutkan Yazid. Dan ada juga yang menamakan Mujamma. Kenapa beliau dinamakan Qusay? Karena beliau
jauh daripada keluarganya. Jadi beliau jauh daripada keluarga beliau. Ibarat kita nih misalnya punya keluarga di Jawa, nah, kita tinggal di Tarakan, artinya kita jauh daripada keluarga. Dan juga beliau dinamakan mujamma karena salah satu kebiasaan beliau senang mengumpulkan kaum beliau ketika hari Jumat untuk memperingatkan kaum beliau dan menyuruh mereka untuk memuliakan tanah haram. Jadi Qusay ini atau ya Zaid tadi, beliau ketika hari Jumat mengumpulkan kaum beliau dan beliau memperingatkan mereka, menyuruh mereka untuk senantiasa memuliakan tanah haram dan memberi kabar kepada mereka bakal datangnya seorang nabi. Nah, sehingga beliau digelar dengan Qusay tadi atau Zaid. Nah, ini asalnya kaum beliau daripada bangsa Quraisy itu asalnya terpecah belah, tambur bahasa kita. Daripada anak keturunan Fihr, nanti ada disebutkan belakangan Fihr. Nah, asal mulanya tersebar kemana-mana kaum beliau ini, akhirnya dikumpulkan oleh Qusay sehingga bisa berkumpul di dalam tempat yang berdekatan. Kemudian Kilab. Nah, Kilab ini yang mana Sayyiduna Abdullah bapak Nabi dan Siti Aminah itu sama-sama keturunan daripada Kilab. Sepupu bahasa kita, mungkin sepupu 4 kali ya. Sepupu 4 kali atau 3 kali. Nah, nama beliau asalnya Hakim. Kenapa beliau digelar dengan Kilab atau disebut dengan Kilab? Karena beliau hobinya berburu dan banyak menggunakan anjing-anjing untuk sebagai bantuan ketika berburu. Jadi beliau mempunyai anjing untuk digunakan dalam berburu. Kemudian Lu'ay. Nah, di sini nggak disebutkan riwayat beliau. Kemudian di atas beliau lagi Fihrun. Nah, ini Fihrun yang disebutkan tadi. Nah, dari Fihrun inilah terkumpulnya suku-suku Quraisy. Jadi suku Quraisy ini muaranya kepada Fihrun tadi, Fihr. Jadi dari Fihrun inilah menurunkan daripada suku-suku Quraisy. Nah, sehingga patokan seseorang yang dikatakan seorang Quraisy itu harus sampai nasabnya kepada Fihrun. Jadi kalau misalnya coba sebutkan nasab ente, Fulan bin Fulan bin Fulan, sampai kepada Fihrun, nah maka orang tersebut dinamakan orang Quraisy. Nah, Fihrun ini nama asli beliau, sedangkan gelar beliau Quraisy. Nah, sehingga Quraisy ini asalnya gelar daripada Sayyiduna Fihr, maka menjadi nama suku anak keturunan beliau. Kenapa beliau digelar dengan Quraisyun? Quraisy karena beliau
mengendalikan daripada keperluan, kebutuhan orang-orang yang mempunyai hajat. Barat kita mungkin semacam menteri apa gitu, menteri sosial mungkin. Jadi beliau, siapa yang memerlukan makanan, beliaulah yang mengatur. Siapa yang memerlukan rumah, siapa yang memerlukan keperluan-keperluan, baik itu pangan, sandang dan lain sebagainya, beliaulah yang mengaturnya. Kemudian An-Nadhr. Nadhr ini asli nama beliau Qais. Digelar dengan Nadhr karena wajah beliau terang benderang dan bagus rupa beliau. Kemudian Mudrikah. Mudrikah nama beliau aslinya Amrun. Digelar dengan Mudrikah karena beliau memperdapati, menemukan setiap kemuliaan dan kebanggaan yang ada pada bapak-bapaknya. Jadi beliau inilah yang memperdapati atau yang mengumpulkan kemuliaan-kemuliaan dan kebanggaan-kebanggaan bapak-bapaknya, yang mana akhirnya terkumpul kemuliaan-kemuliaan tersebut dan kebanggaan-kebanggaan kemegahan tersebut kepada keturunan beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW secara nampak. Jadi Mudrikah inilah yang asalnya menghimpunkan bahasa ininya DNA kemuliaan Nabi akhir zaman itu sudah dikumpulkan oleh beliau. Nanti sampai kepada Nabi Muhammad turunlah secara zahirnya. Kemudian Ilyas. Namanya aslinya Husain. Digelar dengan Ilyas karena beliau dilahirkan dalam keadaan bapaknya sudah berusia tua. Kemudian Mudhar. Nama beliau Amrun. Nah, ini sudah 3 orang yang bernama Amr aslinya. Jadi beliau dinamakan Mudhar. Aslinya nama beliau Amr. Dan kunyahnya Abu Ilyas. Jadi nama beliau Mudhar, nama beliau Amr, gelar beliau Mudhar, kunyah beliau Abu Ilyas. Kenapa beliau dinamakan Mudhar? Karena beliau suka hobi meminum air susu daripada air susu yang masam. Jadi beliau suka minum air susu yang masam. Apa itu namanya? Mungkin semacam Yakult apa? Air susu yang masam. Karena turunan air susu itu macam-macam. Ada menjadi keju, ada menjadi krim, ada menjadi dan macam-macam. Nah, ini yang rasanya masam itulah yang disukai oleh Mudhar tadi. Kemudian Nizar. Aslinya nama beliau Nizar Khaladan. Dinamakan dengan Nizar karena beliau melihat karena bapaknya Nizar ini, yaitu Sayyiduna Ma'ad, nanti melihat nur Nabi SAW di wajah beliau. Jadi di wajahnya Nizar ini dilihat oleh bapaknya nur Nabi Muhammad SAW di antara kedua matanya.
Jadi sudah menampakkan nur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kedua matanya. Kemudian Ma'ad kunyahnya Abu Qudaah. Beliau dinamakan dengan Ma'ad karena beliau senantiasa dipersiapkan untuk menghadapi peperangan. Jadi Sayyidina Ma'ad ini senantiasa siap sedia ketika terjadi perang. Nah, kemudian akhirnya sampai kepada Adnan. Arti Adnan iqamah, bermukim, bertempat tinggal. Dinamakan dengan Adnan karena mengambil tafaul, mengambil sangka baik bahwa beliau senantiasa istiqomah dan selamat daripada kejahatan-kejahatan baik secara zahir ataupun batin daripada jin dan manusia. Jadi Sayyidina Adnan ini kenapa dinamakan Adnan sama orang tuanya? Supaya si anak ini selamat daripada kejahatan-kejahatan yang timbul daripada jin ataupun manusia, baik kejahatan secara zahir ataupun kejahatan secara batin. Nah, itulah nasab daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya, bisa paling tidak mencatatnya dan membaca-bacanya, supaya bisa menambah pengetahuan kita tentang nasab baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, menambahkan kecintaan kita kepada beliau, sehingga kita bisa kelak bisa berkumpul dengan beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.